وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai muka surat 44. Di antara kurniaan Allah kepada Rasulullah SAW ialah pokok-pokok dan batu-batu memberi salam, dan baginda SAW mendengarnya sendiri. Jadi dikatakan Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dikatakan bahawa Rasulullah ini rahmat kepada sekalian alam, bukan pada manusia sahaja, bahkan batu-batu, pokok-pokok pun mendapat rahmat dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi berada di kota Mekah, Nabi berjalan, Nabi ada mendengar bahawa suara memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bila Nabi berpaling kiri kanan, tidak ada sesiapa pun. Maka ternyatalah Nabi mendapat tahu bahawa yang memberi salam adalah batu-batu. Dan dikatakan bahawa batu, bahawa pokok-pokok semuanya tunduk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahawa satu ketika datang orang Badui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang pada Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, aku ini percaya dengan ajaran kamu, dan aku maknanya yakin percaya. Aku ingin beriman, tetapi hendaklah engkau buktikan kepada aku mukjizat, kerana tidak diturunkan nabi-nabi yang terdahulu kecuali bersamanya mukjizat. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu mahu? Dia pun mengatakan kepada Rasulullah bahawa dia mahu supaya pokok, dia pun tunjuk pokok tu datang ke sini, datang kepada Rasulullah. Nabi kata pada orang Badui ini, kamu pergi kat pokok tadi, kamu kata Muhammad panggil. Maka orang Badui ini pergi kat pokok, lalu berkata, hei pokok, Muhammad panggil kamu. Lepas daripada itu, pokok tadi bergerak, tercabut akar belah kanan, tercabut akar belah kiri. Kemudian pokok tu datang lagi, berjalan datang depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkejut orang Badui tadi. Lepas tu Rasulullah tanya, mau nak apa lagi? Dia kata nak suruh pokok tu balik semula. Maka Nabi kata, wahai pokok, kembali kamu. Maka kembalilah pokok tadi, undur balik. Maka tenggelamlah akar belah kanan, akar belah kiri, jadi pokok duduk seperti biasa sahaja. Lepas pada itu tak sempat Nabi bertanya, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Itu pokok tunduk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui datang, yang lain pula datang. Nabi berehat di bawah pokok kurma. Lalu dia minta sebagaimana kisah tadi, minta tunjukkan mukjizat. Lalu Nabi kata pada dia, katakan pada pohon kurma, kata Muhammad panggil pada buah kurma tadi. Maka buah kurma tadi turun duduk depan Nabi. Kemudian diarah balik, lepas tu buah kurma tadi naik mula duduk atas pokok. Beriman pula seorang lagi, dengan sebab tunduknya pokok tadi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bahawa Nabi duduk di atas mimbar. Mimbar itu daripada tunggul kayu. Mimbar itu daripada tunggul kayu, dan Nabi bila mana saja nak berkhutbah, Nabi akan naik atas mimbar tadi, duduk di atas tunggul kayu. Maknanya berdiri di atas tunggul kayu. Berdiri di atas tunggul kayu, maka disitulah Nabi menyampaikan khutbahnya. Khutbah Nabi ini dikatakan khutbah yang kalau orang itu lembut hati, maknanya orang itu penakut jadi berani, orang itu sayang harta jadi berani infak dan sebagainya. Dan Nabi bila menyampaikan khutbah, bersungguh-sungguh Nabi menyampaikan khutbahnya. Ahmarat ainahu, sehingga dikatakan merah matanya, bersungguhnya Nabi menyampaikan khutbah. Lalulah lama Nabi menyampaikan khutbah. Lama Nabi menyampaikan khutbah duduk di atas tunggul kayu tadi. Yang mana tunggul kayu itu dikira mimbar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa lama sahabat tengok, lama sungguh Muhammad ini, Rasulullah ini duduk atas mimbar ni. Apa kata kalau kita buat mimbar baru? Maka dibananya mimbar baru,
diambilnya daripada kayu yang lain, tunggul kayu yang lain. Kayu yang lain itu dibuat, dibina mimbar. Mimbar tu mimbar baru yang akan Nabi membaca khutbah di atasnya. Kemudian diletakkan mimbar yang baru tadi, setelah siap duduk letak atas satu tempat, yang mana tempat itu bersebelahan dengan tunggul kayu yang lama. Tunggul kayu yang lama. Lalu ketika mana Nabi naik atas mimbar yang baru daripada tunggul kayu yang baru, Nabi menyampaikan khutbah. Baru awal-awal menyampaikan khutbah telah terdengar suara tangisan. Bila mendengar suara tangisan, maka sahabat kehairanan. Maka tidak ada sahabat yang menangis, tidak ada budak-budak yang menangis ketika itu, tapi dengar suara esakan, tangisan, sehingga membawa kepada esak-esak, kerana menangis kesedihan. Maka selepas pada itu, bila dengar suara tangisan, Nabi turun di atas mimbar itu, dan maka Nabi memegang pada mimbar yang lama, ataupun dikatakan Nabi peluk mimbar yang lama tadi. Lalu Nabi beri pilihan kepada tunggul kayu tadi. Dengan antara Nabi dan tunggul kayu saja yang faham. Bila sahaja Nabi duduk tadi, Nabi peluk tadi, suara tangisan itu yang kuat sembah perlahan hinggalah diam, tidak menangis. Maka fahamlah sahabat bahawa yang menangis itu adalah tunggul kayu yang pernah satu ketika dahulu menjadi mimbar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, Nabi ini seolah-olah ada mengatakan sesuatu pada tunggul kayu. Nabi pun naik atas mimbar. Nabi beritahu pada sahabat. Beritahu pada sahabat, Rasulullah mengatakan bahawa tunggul kayu ini tidak sanggup berpisah dengan aku. Tak sanggup berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku beri dia dua pilihan, yang salah satu dia kena pilih. Sama ada dia akan menjadi pokok yang mulia di atas muka dunia ini, atau tunggul kayu ini akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Tunggul kayu itu pilih menjadi teman kepada Rasulullah dalam syurga. Kalau dia pilih pilihan yang pertama, sampai hari ini kita boleh tengok tunggul kayu itu. Maknanya, tapi dipilih pilihan. Di mana tunggul kayu itu, Allahu alam, diberi pilihan. Janji Rasulullah pada tunggul kayu itu bahawa tunggul kayu ini akan menjadi teman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar membuang air, baginda keluar ke kawasan yang agak jauh sehingga bangunan di Mekah tidak kelihatan. Nabi ini sangat mulia, tidak dapat digambar. Ketika mana je Nabi buang air, maka Allah Ta'ala akan datangkan tanah itu, akan menenggelamkan, menghilangkan kesan-kesan bekas-bekas daripada Nabi membuang air tadi. Dikisahkan satu kisah menceritakan bahawa ada suatu hari sahabat datang rumah Rasulullah. Lalulah dia ini dahaga, dia minta air. Maka cari-cari air, nampak ada satu air dalam bekas tadi ada air. Lalu diberi minum. Bila diberi minum, hilanglah dahaga sahabat Nabi. Akhirnya Nabi pun datang. Nabi tanya, siapa yang ambil bekas air dia? Ada bekas air dia tu. Lalulah beritahu oleh isteri Nabi, saya lupa isteri Nabi tu, dia beritahu, dia kata ada sahabat minum. Mu tahu tak apa air dari mana? Tak tahu. Nabi tanya balik pada sahabat, kebetulan sahabat tu ada. Tahu tak? Tak tahu. Itu daripada air kencing Nabi. Dia mengatakan bahawa dia ini tak pernah rasa air yang sesedap air macam tu. Pasal bandinglah dengan air apa pun, ABC dah sedap lagi. Yang banding dengan air orang air suka air apa? Yang kata sedap, tidak. Mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai air kencing Nabi orang minum pun rasa jadi enak, lazat. Nabi mengatakan bahawa mana-mana yang ada daripada Nabi, maknanya daripada datang daripada jasad Nabi ini bercantum bersama dengan jasad sahabat itu, maka sahabat itu diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dah peluh ada kisah dia juga peluh. Nak cerita satu-satu banyak Peluh Nabi ini satu hari sahabat dia kesap peluh Nabi. Bila dia kesap peluh Nabi, dia ambil peluh Nabi yang basah tadi, dia perah, dia letak dalam bekas.
bekas itu yang diperah itu menjadi wangi, sangat wangi, dan katanya peluh Nabi ini lebih wangi daripada miskin, yakni daripada kasturi. Peluh Nabi itu peluh Nabi. Mulianya Allah Ta'ala beri. Asal banding dengan peluh kita. Lak saja peluh kita tok dalam akuarium, mati habis ikan dalam akuarium. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada anak dara yang malu. Maknanya, maka Nabi ketika nak membuang air, Nabi pergi jauh-jauh. Jauh-jauh dia kata, sehingga bangunan di Mekah tidak kelihatan. Baginda pergi ke lereng-lereng bukit dan lembah-lembah. Dalam perjalanan tersebut, baginda mendengar semua batu dan pokok yang dilalui mengucapkan selawat dan salam kepadamu, wahai Rasulullah. Maknanya mereka ucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu-batu, pokok-pokok beri salam kepada Nabi. Nabi tahu tak? Nabi tahu yang beri salam itu batu. Nabi boleh tahu tak batu mana? Nabi boleh tahu batu mana. Itu batu yang pergi berjalan kiri kanan Nabi. Ada juga dalam riwayat Nabi duduk bersama dengan sahabat. Tiba-tiba bunyi, ada suara macam bunyi lebah. Bunyi lebah. Sahabat tertanya-tanya, rupa-rupanya itulah bunyi batu berzikir di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Allah Taala beri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berpaling ke kiri, ke kanan, ke belakang, tetapi tidak mendapati seseorang pun. Dan lalu Nabi mengetahui itu memanglah batu pokok yang memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini telah diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seperti ini bukan satu yang aneh, bahkan benda-benda yang tidak bernyawa telah disuruh berkhidmat kepada Nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Allah Taala jadikan. Maknanya nabi-nabi yang terdahulu ada orang yang berkhidmat, ada makhluk yang berkhidmat kepadanya. Maka Nabi Muhammad lah Nabi yang paling mulia dibanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Maka umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi-Nabi tertentu, yakni mukjizat-mukjizat. Maka ada pada Nabi-Nabi yang lain daripada benda yang jamadat, benda-benda yang keras seperti kayu, yakni tongkat boleh bertukar menjadi ular dan seumpama dengannya. Maka ini mukjizat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada nabi-nabi yang lain ada juga mukjizat. Apa mukjizat tongkat ular itu Nabi Musa, Nabi Muhammad, macam-macam lagi mukjizat yang ada. Maka Allah Taala beri kelebihan kepada nabi-nabi yang tertentu. Maka dikatakan bahawa ada benda-benda yang aneh seperti benda-benda yang tidak bernyawa setelah disuruh berkhidmat kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disuruh berkhidmat. Tongkat Nabi Musa telah bertukar menjadi ular yang mengalahkan semua perkara yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun. Zaman Firaun sedikit sekilas pandang. Zaman Firaun. Maka zaman Firaun ini zaman yang penuh dengan ahli-ahli sihir. Maka bersama dengan Firaun itu adalah ahli-ahli sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang menentang pemerintahan Firaun. Maka satu ketika Firaun telah mengumpulkan ahli sihir dia beramai-ramai, lalu ajak berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa itu bukan sihir. Nabi Musa yang ada padanya adalah mukjizat. Mukjizat sudah pasti tidak dapat dikalahkan, kerana ulama memberi takrifan mukjizat amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi ma'a adami mu'aradah. Maknanya satu perkara yang luar biasa yang disertai dengan pengakuan menjadi nabi ataupun rasul, dan dia tidak dapat ditanding buat selama-lamanya. Maka datanglah para ahli sihir. Firaun duduk di tempat yang tinggi mengarahkan ahli sihir berlawan dengan Nabi Musa. Lalulah Nabi Musa seorang, ahli sihir beramai-ramai. Kata ahli sihir, kamu tunjukkan kehebatan kamu, kemudian baru kami tunjukkan. Kata Nabi Musa, mana aci aku seorang mu ramai-ramai. Maknanya dia kata siapa nak mula dulu? Nabi Musa kata kamulah mula dulu sebab kamu ramai.
Aku satu je. Nabi Musa ketika itu tak tahu nak buat apa-apa lagi. Maka Allah Ta'ala beri ahli sihir. Dia pun lemparlah tali jadi ular. Lempar tali jadi ular lidi. Lempar tali jadi ular tedung. Lempar tali jadi ular senduk. Dah kira lah macam-macam jenis ular. Lempar tali ular anaconda pun ada. Gambaran gitulah. Ular macam-macam ular dah. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa agar mencampakkan tongkat tadi. Tongkat Nabi Musa. Bila dicampakkan tongkat Nabi Musa, akhirnya tongkat Nabi Musa tadi tiba-tiba fa idza hiya su'banun mubin, dia telah menjadi ular yang nyata. Memang betul-betul ular. Akhir sekali ular tadi memakan ular-ular ahli-ahli sihir. Maka terkejutlah ahli sihir yang tersebut, yang ramai-ramai, dan didapati bahawa ini bukan sihir namanya. Ini memang mukjizat. Akhirnya ahli sihir tadi pun beramai-ramai beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun buat pengakuan beriman dengan Tuhan kepada Nabi Musa. Bila dia beriman semuanya sekali, Firaun jadi marah. Rupa-rupanya aratkan pagar makan padi. Balik pagar jatuh atas bendang tak pakai padi. Aratkan pagar makan padi. Jadi nak beritahu marahnya Firaun. Rupa-rupanya ahli sihir yang diharapkan untuk menentang Muhammad tadi, menentang Nabi Musa, telah menjadi pengikut Nabi Musa. Lalu dia kata, kalau kamu ini ikut Musa alaihi salam, Nabi Musa, aku akan silang-silangkan tubuh kamu, aku akan potong-potongkan tubuh kamu. Kata ahli sihir, faqdi anta qadin, kamu nak hukum-hukumlah. Hari ini kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala mengampunkan akan dosa-dosa kami. Lalulah ahli-ahli sihir ini bersama dengan Nabi Musa. Marah Firaun. Firaun pun kerah bala tentera. Hak kata nak hukum-hukum pun tumbuh lagi juga ramai ah. Akhir kali larilah ahli sihir tadi bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Lari mereka lari, Firaun telah mengerahkan bala tenteranya yang begitu ramai. Maka larilah Nabi Musa dengan ahli sihir yang telah beriman kepada Allah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Larilah mereka. Bila lari, maka Firaun mengerahkan bala tenteranya kejar. Lari punya lari, tiba-tiba tengok tak boleh nak pergilah sebab di hadapannya laut. Bila di hadapannya laut, akhir sekali nak pusing belakang tak boleh. Ramai tidak ramai dikatakan bunyi ramai sangat. Jadi sebelum sampai tu naik dah debu dia. Orang tak apa kawin, debu naik dah, ramai tak ramai. Akhir sekali pengikut Nabi Musa rasa ketakutan. Minta kepada Nabi Musa nak buat macam mana, mintalah kepada Tuhan kamu, minta tolong pada Allah Taala. Akhir sekali Allah Taala arah sekali lagi. Tadi lepor tongkat jadi ular. Kali ini tongkat tadi pukul kepada lautan, maka menjadi beberapa belas lorong. Maka bila jadi beberapa belas lorong, akhir sekali mereka pun masuk dalam lorong-lorong tersebut. Pengikut-pengikut Nabi Musa. Maka bila sampai dekat Firaun dengan pengikutnya, terkejut. Masya Allah, lautan belah menjadi beberapa lorong. Ini oleh kerana Nabi Musa bersamanya ramai ahli sihir, kombinasi ahli-ahli sihir, pergabungan ahli-ahli sihir yang ramai-ramai, sehingga boleh membelah lautan yang menjadi beberapa belah lorong. Itu faham Firaun sangka macam tu. Kerana apa? Kerana bersamanya tu jadi bergabung. Akhir sekali menjadi beberapa belah lorong tadi. Pengikut Nabi Musa pun masuk dalam lorong tadi. Ikut, ini perintah daripada Nabi Musa, perintah daripada Allah. Masuk. Bila masuk saja Firaun pun tengok, oh hebat. Maka Firaun pun kerah juga, masuk juga. Bila mana sahaja Nabi Musa dan pengikutnya ada sudah di seberang sana, sudah sampai, Firaun dan juga pengikutnya duduk di tengah-tengah laut. Lalu diceritakan bahawa sebelum Firaun nak mati ni, datang satu orang yang tidak dikenali orang tua. Dia tanya pada Firaun. Maharaja Firaun nak tanya sikit. Saya ada satu masalah. Masalah saya ini begini. Masalah saya ini tuan. Saya ada hamba. Tapi hamba saya ni pelik. Dia ngaku dia tuan, dia kata saya pula hamba balik. Maknanya, lalulah macam mana nak buat?
saya ada hamba, tapi hamba itu mengaku tuan. Sedangkan saya ni tuan. Kalau dia mengaku tuan, macam saya ni hamba. Lalu nak buat macam mana dengan hamba saya macam ni? Kata Firaun, hamba mu ni muslang dalam laut. Oh begitu. Lalu larilah orang tadi. Boleh jadi orang tadi itu malaikat, boleh jadi, wallahu a'lam. Maka ini pilihan Firaun. Firaun nak. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan, dia kata, ingatlah tak kala kami menyelamatkan kamu, wahai Musa, tak kala kami menyelamatkan kamu daripada su'al azab, daripada kejahatan Firaun. Kejahatan Firaun, dan Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun, dan kamu sendiri melihat. Kamu sendiri melihat di hadapan mata kamu bagaimana Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun. Maka siapa dekat, dia tengok terbelah tu, dia pun pegang basuh. Dia fikir, ini memang mujizat. Dia duduk tengah dah masa tu. Duduk tengah dah mujizat masa ketika itu. Masa ketika itu dia pun sedar. Sebab apa? Sebab dia tengok tanah tu kering. Padahal daripada air laut yang jadi tanah tu kering. Dia pegang ni memang basah, yang basah. Kalau sihir kadang-kadang napuk je ada, tengok pegang tak ada. Tengok basah. Dia pun tahu ini mujizat. Ketika tahu itu mukjizat, tiba-tiba Allah Ta'ala katuk air laut tadi. Bila katuk air laut tadi, akhirnya putus habis orang tu. Dan katanya mengatakan bahawa ketika nyawa sudah sampai kepada halqum, Firaun nak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sudah tidak menerima maknanya keimanan orang yang nyawanya sampai pada halqum, maka matilah Firaun dengan pengikutnya. Ada pengikutnya yang tak mati lagi, duduk tepi patah, tengok-tengok tu. Lalu orang kata mati ya. Firaun kan Tuhan, mana mati? Mana mati ya Tuhan kan? Dah yang terkata habis. Dah dia nak rehat. Dia rehat dalam. Dia nak rehat dalam ke apa-apalah, dah kira lah. Akhirnya Allah Ta'ala campakkan Firaun di tepi patah. Maka ternyata bahawa Firaun itu sudah mati. Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tandanya. Katanya sampai sekarang ada Firaun, tapi tak tahu anasa Firaun. Banyak sangat Ramsis 1, Ramsis 2, Ramsis 3. Maknanya dan ia merupakan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada kejahatan Firaun. Dan Allah Ta'ala beri kehebatan sehinggakan bahawa Nabi Musa tadi boleh tongkatnya bertukar jadi ular. Daripada tongkatnya maka terbelah lautan menjadi beberapa belah lorong. Dan dikatakan Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, sebanyak 12 mata air telah keluar daripada batu tersebut. Maka setiap puak Bani Israel mendapat mata air masing-masing. Begitu juga dengan para nabi yang lain. Allah Ta'ala telah menjadikan benda-benda yang tidak bernyawa yang dikehendakinya memberi khidmat kepada mereka untuk menunjukkan kepada orang yang berakal tentang kebesaran, kekuasaan dan ketinggian kedudukannya. Dan banyak nabi-nabi yang terdahulu. Maka saya nak himpulkan ada dalam satu hadis. Allah Ta'ala dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan tentang orang yang kuat di sisi Allah. Lalu Nabi mengatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan batu-batu itu kuat, yang terdiri daripada gunung ganam, batu-batu, bukit-bukit. Adalah satu makhluk yang kuat, gunung ganam, bukit-bukit ni. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada tak yang lebih kuat daripada batu-batu? Lalu Nabi menjawab, ada. Apa dia ya Rasulullah? Yang kuat daripada batu-batu adalah besi. Batu besi dibuat menjadi pemotong batu-batu. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ada tak lagi yang kuat daripada besi? Lalu Rasulullah mengatakan ada. Apa dia yang kuat daripada besi? Lalu Rasulullah mengatakan api. Besi yang kuat bila dibakar dengan api jadi cair. Ya Rasulullah, ada tak lagi yang kuat daripada api tadi? Rasulullah kata ada. Apa dia? Rasulullah kata air. Lalulah sahabat tanya, ya Rasulullah, ada lagi tak yang kuat pada air? Air ni kuat, tekanan air satu boleh tahan. Maknanya empangan boleh pecah. Maknanya tekanan air yang kuat. Ada lagi tak yang kuat pada air? Nabi kata ada. Apa dia? Angin.
mari angin berlaku tsunami. Maknanya angin lebih kuat. Akhir kali sahabat buat kesimpulan, ada tak Rasulullah yang lebih kuat daripada batu, lebih kuat pada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air, lebih kuat daripada angin? Ada tak? Ada. Siapa dia? Apa dia ya Rasulullah? Orang-orang yang bertakwa pada Allah. Lalu Allah Ta'ala tunjuk contoh. Ada tak Nabi boleh cairkan besi? Ada? Nabi Daud boleh cairkan besi. Kita kalau Tuhan biar cair besi, buat bisnes kita. Tak payah pakai mesin-mesin yang aku tolong cair. Sekali cair 50 ya. Saya cair 50 ya. Kita mikir bisnes saja. Nak beritahu. Maka ada Nabi Allah Ta'ala tundukkan batu, besi, air. Macam Nabi Musa, air jadi tunduk dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa yang paling kuat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berita gembira di dalam kitab Taurat mengenai kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ia mengandungi syariat yang sesuai dengan zaman penurunannya, dan di dalamnya juga disebut ramai para nabi yang akan diutuskan. Di antara yang disebut ialah pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebut oleh nabi-nabi yang terdahulu, hatta kepada Nabi Adam AS sudah sebut nama Muhammad. Sudah sebut nama Muhammad. Dan begitu juga ada yang disebut dengan nama Ahmad, min ba'dismuhu Ahmad. Ada yang disebut nama Ahmad dikatakan dalam kitab Taurat, Mahmud dalam kitab Injil. Tapi Muhammad, Ahmad itu semuanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran namanya adalah Muhammad. Maka dikatakan bahawa telah disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di antaranya dikata, aku akan mengutuskan untuk mereka di kalangan mereka sendiri seorang nabi seperti kamu wahai Musa. Allah Ta'ala kata dah, di kalangan manusia nanti aku utuskan seorang nabi macam kamu juga. Aku akan menjadikan wahyuku bermain di bibirnya, dan Muhammad akan bercakap dengan wahyu Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali hairan, kagum dengan Rasulullah. Daripada mana kamu belajar ya Rasulullah? Allamani Rabbi. Allah Taala ajar aku. Allah Ta'ala ajar aku. Ar-Rahman allamal Quran. Allah Ta'ala Rahman mengajar Quran. Maka Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan dia akan memberitahu mereka semua perkara yang aku perintahkan. Melalui Muhammad, melalui Rasulullah, dia akan beritahu belaka apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Siapa yang tidak mentaati apa yang disebutkannya dengan namaku, maka akulah yang akan membalasnya. Kalau tidak taat kepada Muhammad, kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan balas. Lepas tu Allah Ta'ala kata, mutaat Muhammad ma ata'ar Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, maka taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Nabi takut. Sampai Nabi kata, ya Allah, maknanya Nabi minta, jangan kau azabkan umat aku, jangan azabkan umat aku. Kerana dikatakan orang yang tidak taat kepada Rasul, maka Allah Ta'ala akan balas. Sebab tu Rasulullah ini disebut, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang di kalangan kamu dia amat mengambil berat tentang diri kamu, terasa berat akan kesusahan yang akan ditanggung atas kamu. Maknanya dia sangat susah hati pada kita. Sangat-sangat susah hati Rasulullah, sangat susah hati kepada umat dia ni. Maka dikatakan, mana-mana nabi yang berani bersifat sombong terhadapku dan bercakap dengan namaku, apa yang aku tidak perintahkan, atau bercakap dengan nama Tuhan-Tuhan lain, maka dia akan dibunuh. Mana-mana yang mengaku nabi, dia sombong dengan Allah, dia bercakap satu yang Allah Ta'ala tidak perintahkan, dia akan dibunuh. Maka orang yang mengaku nabi tak lama, zaman Nabi Musa ilamatul Kazzab, dia mengaku dia nabi, dia hantar surat pada Rasulullah, Muhammad bin Abdullah kawasan ni Yui jajahan, ambil mu bagian Mekah Madinah beli ke mu, ada pun aku bagian Syria Yaman suruh ke aku. Maknanya dia atas surat ke Nabi, dia beritahu ini jajahanmu, Mekah Madinah ambil ke mu, tapi bagian Yaman tu biar aku sampai peluk risalah. Sampai ke Nabi, Nabi tengok surat, marah Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, siapakah yang boleh membunuh
membunuh Nabi ni, yang mengaku Nabi ni. Sebab tu dia Musallamah namanya. Nabi sebut Kazzab, sangat dusta. Memang dia sangat dusta. Satu hari kita Musallamah sikit. Satu hari dia ini satu hari orang kata, Musallamah, kamu mengaku kamu Nabi? Oh ya. Dia kata yang mengaku dia Nabi. Kalau macam itu tunjukkan mukjizat. Mukjizat apa yang kamu nak? Oh, sesungguhnya Muhammad sahabatnya matanya buta kena anak panah, tapi boleh mencelakkan matanya. Ada sahabat, nama dia apa lupa dah saya. Malam satu peperangan, dia duk panah orang. Sampai Nabi kata, mu ada anak panah, bagi pada dia. Sebab satu anak panah satu musuh. Hebat dia panah ni. Dia duk panah. Orang pun duk aim dia, orang pun tuju dia. Pun kena atas mata, dokek orang tekan mata. Kena atas mata dia. Bila kena atas mata dia, jatuh dia. Rasulullah tengok jatuh, Rasulullah pergi kat dia. Rasulullah cabut anak panah tu. Bila cabut Rasulullah sapu sikit, dia pun boleh celak balik. Dia kata cerah pada dulu lagi. Maknanya ini Rasulullah. Maknanya sahabat Nabi yang patutnya buta dah. Oh, cerita macam tu. Aku boleh juga kata Musallamah. Maka dia pun berobat kawan itu. Mata tak nampak sebelah, dia pun berobat juga. Buta terus dua-dua belah. Bila buta terus dua-dua belah, orang tanya dia. Itulah mukjizat Muhammad. Maknanya dia dapat celakkan dua-dua. Mukjizat aku dapat butakan dua-dua. Oh, ramai gitu. Maknanya itu dia kata Kazzab, sangat dusta. Lalu dalam kitab Taurat mengatakan, siapa mana-mana nabi yang sombong ataupun mana-mana yang mengaku dia nabi, dia akan dibunuh oleh Allah. Sekiranya kamu ingin membezakan di antara nabi sebenar dan nabi pembohong, maka inilah tandanya. Iaitu apa yang dikatakan dengan nama Tuhan akan berlaku tetapi ia tidak berlaku. Ini hak bohong. Kalau kamu nak tahu bohong, hak tak bohong, begini kata dalam kitab Taurat kata, kalau dia kata sesuatu benda tu tak berlaku, itu pembohong. Maknanya maka dia adalah pembohong dan inginkan kebesaran dirinya. Oleh itu jangan kamu takut kepadanya. Adapun Allah Taala beritahu bermana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia kata begitu akan berlaku begitu. Itulah nabi yang sebenar. Orang-orang Yahudi berkata, orang yang dimasukkan oleh berita gembira itulah Yusa bin Nun. Orang Yahudi dia tak akan kata Muhammad. Dia akan kata Yusa bin Nun lah, ataupun daripada golongan dia lah. Pengganti Nabi Musa. Walau bagaimanapun semasa Nabi Isa menyampaikan risalah Tuhannya, mereka tetap menunggu kedatangan Nabi yang lain. Dia tak akan kata Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun dia baca dalam kitab dia tak akan kata bahawa Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Mereka telah menghantar utusan menemui Yohana. Yohana ini pengikut Nabi Isa, bukan Nabi Yahya kan? Maka bertanya perihal dirinya, kerana dia mengatakan Yohana mendakwa bahawa yang disebut dalam kitab akan ada Nabi lepas Nabi Isa dia lah. Maknanya lalu orang tanya dia, adakah kamukah Elia? Yohana menjawab bukan. Mereka bertanya lagi, kamukah Al-Masih Isa? Yohana menjawab bukan. Mereka bertanya lagi, kamukah Nabi? Yohana menjawab bukan. Mereka berkata, kalau bukan Elia, bukan Isa, bukan Nabi, kenapa kamu dijadikan ketua? Maka menunjukkan bahawa kitab Taurat menyebut bahawa sifat Nabi yang akan dibangkitkan adalah seperti sifat Nabi Musa alaihissalam. Maka dikatakan bahawa ramailah yang mengaku lepas daripada Nabi tersebutlah dia dan sebagainya, tetapi bila disiasat ternyata bukan. Bahkan mereka mendakwa Nabi akhir zaman orang lain, orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Tapi bila sampai Nabi Muhammad, akhirnya mereka menolak. Disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham, di kota Madinah, bila dapat tahu bahawa Nabi akan datang di satu tempat yang banyak pohon-pohon kurma. Dan ternyata Madinah banyak pohon-pohon kurma. Dan kurma yang molek kurma Madinah. Kurma Madinah. Lalulah dia pun mendakwa, kalau begitu memanglah Nabi akan datang di akhir zaman di kota Madinah. Lalulah ahli-ahli kitab pun berceritalah mengenai sifat-sifat dia. Sifat dia mengenai ini, kerana ahli kitab dah kenal dah. Lalu orang tanya, Tok Guru, contoh je. Dia panggil mana? Kalaulah Muhammad yang kamu cerita, kalaulah Nabi akhir zaman tu yang kamu cerita,
Dia tak sebut Muhammad, dia cerita Nabi akhir zaman akan datang kampung kita gitu je. Kalaulah Nabi akhir zaman datang sungguh ke kota Madinah, mana pandangan kamu? Katanya para pendeta, kalau dia datang sungguh kita pakat beriman dengan dia. Dia pun setujulah mana pakat beriman dan sebagainya. Bila mana Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ahli kitab memang tahu dia memang Nabi akhir zaman. Ahli kitab kenal. Kerana Allah Ta'ala sebut dah, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yang memahami kitab Taurat, kitab Injil, mereka itu kenal Nabi akhir zaman sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Dia pun tengok, oh mari, memang sungguh dia kata. Dia pun tengok dalam kitab cara makan, cara minum, cara tidur, betul belaka. Lalu orang tanya, Tuan Guru ni ke? Dah, bukan, orang lain. Orang lain. Bila anak murid dia kata, Tuan Guru, apa yang Tuan Guru ajar pada kami, cara makan, cara macam ni, memang betul dia. Dah kalau mengaku dia nak beriman, aku tambuh. Aku tambuh. Ini ahli kitab memang begitu. Maka di antara ahli kitab namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dia ahli kitab. Dia anak murid ramai. Nak orang ikut percaya pada dia. Lalulah dia pun duk baca kitab. Dia pun duk tunggu-tunggu juga Nabi akhir zaman. Tiba-tiba dengar Muhammad bin Abdullah daripada Mekah akan datang ke kota Madinah. Orang dah tunggu 2-3 hari. Ada orang tunggu naik atas pokok dalam kitab surah Ibn Syah. Tunggu tak ada. Turun mula dah atas pokok. Ada yang buat kemah. Tunggu tak ada. Rombak mula kemah. Maknanya mari tunggu. Lepas tu esok mari pula tunggu. Tiba-tiba dengar berita Muhammad telah datang. Bila Muhammad telah datang, tersebar. Muhammad sebar lebih cepat daripada SMS zaman kita. Maknanya maka tersebarlah kedatangan Muhammad. Orang pun datang ramai-ramai nak sambut Nabi. Bila datang ramai-ramai nak sambut Nabi dengan tolak Badru dan sebagainya tu, ramai-ramai tu ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni lambat sikit. Dia pun gigi tu. Oh, ramai dah orang. Dia pun duduk belakang. Dia gendoh kan. Nyonya tak apa kat kepala. Tak nampak juga kepala. Akhirnya dia pergi ke depan. Masuk celah-celah orang ramai. Masuk celah-celah orang ramai. Tiba-tiba dia terpandang wajah Nabi. Terkeluar daripada lidahnya tanpa dia sedar. Innahu laisa bikazab. Dia terkeluar daripada lidahnya dalam keadaan terpegun. Dia tak sedar. Dia sebut innahu laisa bikazab. Sesungguhnya dia bukan seorang pendusta. Orang boleh kenal. Maknanya ni tengok muka ni, cara cakap ni tak percaya ni. Boleh kenal. Maknanya dah kalau Nabi Muhammad tengok dengan muka bercahaya tengok, oh kenal lah. Dia boleh tahu lalu. Maknanya ini memang Nabi akhir zaman. Satu hari Abdullah bin Salam tanya anak murid dia, dah tahu dah Nabi akhir zaman datang memang sungguh. Anak murid dia tanya, dia dah tahu dah. Anak murid dia tanya, Abdullah, Tuan Guru kami nak tanya pada kamu, betul ke Muhammad akhir zaman ini? Yang kita tunggu-tunggu ni telah datang. Kata Abdullah bin Salam, ginilah, biar aku pergi cek dulu, aku tengok dulu. Aku pergi tengok dulu, kemudian aku nak tanya saya. Tanya anak murid ramai-ramai ni. Aku nak pergi tanya saja. Kalau aku kata, bila aku siasat, aku tengok memang betul dia ni Nabi akhir zaman. Aku akan tengok cara dia makan, cara semua aku tengok tu dengan ilmu yang ada, yang faham dalam kitab. Kalau dia betul Nabi akhir zaman, lalu aku kata dia ni Nabi akhir zaman dan aku beriman, mu nak ikut aku semua. Kata anak murid, Allah mu tok guru kami ikutlah. Maknanya apa yang saja kamu kata, kami memang sangat percaya pada kamu. Kamu orang yang paling faham kitab di kalangan kami. Lalu anak murid yang orang ramai-ramai beri sepakat, kalau Abdullah bin Salam kata dia tu nabi-nabilah, kalau dia rasul-rasul lah, kalau beriman kita pakat beriman. Maka Abdullah bin Salam pun pergi test sekali. Test dia tanya beberapa soalan. Macam mana anak lelaki anak perempuan ni, maknanya apa ni, kita nak tahu menyerupai lelaki perempuan. Nabi pun jawab soalan pertama. Nak jawab tapi habis masa. Maknanya Nabi kata kalaulah lebih maknanya kuat dari segi apa ni, air itu dah belah bapa, maka akan menyerupai bapa. Begitulah kaedahnya. Oh, dia kata betul. Aku nak tanya soalan yang kedua. Ada benda yang Bani Israel tak boleh makan.
Apa dia yang Bani Israel tak boleh makan? Lalu pun Nabi pun nak jawab soalan yang kedua. Tapi to be continue, kena sambung minggu depan pula. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.